Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Okay, basically in this video saya nak buat part 3 untuk report sebab hari tu one of the student, okay, one of your friend ada highlight dekat video report yang nombor 2 yang I upload last week regarding on this menu secret recipe. Okay, kalau perasan dekat sini ada repetition curry mee dan juga cheese chop. Okay, which is saya rasa masa tu tak tahulah, sepatutnya saya perasan kan, which is this is really obvious, tapi maybe sebab saya puasa lapar ke apa, saya tak nampak benda tu. So thanks Halimah Sa'diah sebab pointing it out. So sekarang ni saya nak betulkan saya try untuk fahamkan lagi macam mana benda ni boleh berlaku, which is tak sepatutnya berlaku lah. Okay, bila kita buat report wizard, kita kena hati-hati pada menu kategori, kita kena hati-hati pada grouping dia. Okay, untuk our case, okay, untuk menu secret recipe ni sebenarnya kita ada guna 2 table, not 3 table altogether, okay, which is category, and then kita guna menu others dan juga kita guna menu cake. Okay, sebenarnya untuk guna report wizard ni boleh banyak-banyak mana table pun kita nak letak dalam satu report, dia tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalahnya bila kategori ataupun grouping untuk this one, dia jadi miss up. Okay, sebab kalau kita perasan untuk menu cake, kita dah asingkan siap-siap daripada menu others. Okay, sedangkan dalam menu kategori kita ada semua kategori, which is cake, Asian delight, pasta, pies, chicken ni. Tapi kita tak guna sangat yang the first kategori ni, cake, sebab kita dah letakkan asing menu cake ni. Okay, so kalau perasan dalam table menu cake, kita tak pilih pun dia sebagai kategori cake. Okay, maksudnya there is no connection atau relationship between this menu cake dengan menu kategori, sebab kita tak select pun dia. But this is different story dengan menu others. Okay, menu others kita ada buat menu kategori dan kita ambil menu kategori ni daripada this table menu kategori, which is why dia boleh buat benda tu. Okay, so sekarang ni kita expect untuk bila kita buat report wizard tu, kita expect cake juga akan jadi benda yang sama. Sebenarnya dia tak boleh sebab kita tak ada link, dia tak ada relationship, dia jadi miss up. Okay, I suspect that is the reason lah. Okay, so now untuk settlekan this kind of problem, kita kena buat asing based pada menu. Okay, so sekarang saya akan buat 2 price list, satu untuk cake, satu lagi untuk others. Okay, so this is the first report yang kita dah buat. Kita close dulu. Okay, so macam biasa kita akan pergi dekat create dan kita akan pergi dekat bahagian report wizard. Kita pilih report wizard. So now kita pilih dulu kita nak buat menu cake, right? So dalam menu cake kita ambil, kita still nak kategori, kita letak cake start lah sebagai kategori, alright, dan kita ambil cakes name and then price. It's better kalau you dah susun siap-siap. Okay, if let's say kalau you tak susun, okay, you nak buat kategori, contoh you tak susun, you pilih dulu cakes name, you still boleh susun kat sini. Okay, kat sini dia akan tanya you nak susun ikut kategori apa, cakes name ke, cakes type ke, price. Tapi you tak nak susun ikut cakes name lah, macam mana you nak susun kan, you akan susun ikut cakes type, so you pilih this one. So dia akan pilih macam ni, dia akan jadi macam ni. So maksudnya nanti dalam you punya menu tu, dia akan keluar cakes type dulu, whether it is cheesecake or chocolate cake. Okay, lepas tu baru dia akan keluar cakes name. Okay, and we tekan dekat sini, kita tekan next. This one kita tak payah buat apa-apa. Okay, kalau you nak susun ke, you nak sort out you punya data, it's better kalau you susun bila report tu dah siap, yang you susun dekat dalam layout view. Okay, tekan next. And this one again, you pilih block. Okay, and then this one menu cake. Okay lah. So bila customer datang, dia akan ambil menu, siapa yang nak makan kek, dia kena ambil menu ni untuk tengok price listing dia. Okay, so kita tengok apa akan jadi. So dia akan keluar macam ni, dan dia akan susun kek kita mengikut kek type kategori yang kita dah pilih tadi. Okay, and akan keluarlah semua jenis kek dan juga price dia. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau you nak susun, if let's say kat sini you nak susun, you akan pergi dekat layout view. Okay, let's say you nak susun this one, kategori ni you nak susun ikut A to Z. Okay, so dia akan appear C dulu baru F, mesti sama. Okay, ataupun you nak susun ikut price.
largest, smallest tidak boleh buat lagi sebab dia dah susun ikut kategori ni. Okay, but that's basically how you do it. Okay, so untuk layout, untuk nak tambah ada adjustment, you nak buat cantik-cantik macam I buat untuk this one kan, you nak jadikan dia font lain ke, nak tambah apa-apa logo ke, itu you boleh buat sendiri sebab I dah ajar untuk last video. Okay, but hopefully you remember lah, kalau nak buat apa-apa adjustment, you kena pergi dekat layout view, this one. Okay, layout view. Okay, so next, okay, kita dah siap ini. Yang ni dia dah save lah. Okay, sebab kita dah save as menu kit tadi. And the second one, kita buat menu untuk others, untuk Tom Yum Kung semua tu kan. Okay, create, kita pergi dekat report, again report wizard. Now this time, okay, kita nak pilih dekat dua table. First, kita pilih dekat table menu kategori. Okay, and second one, kita ambil table dekat menu others. Right, kat sini you letak menu name dan juga price. Okay. Okay, maybe ada yang tanya, kata, Madam, kat sini dah ada menu kategori, kenapa nak kena ambil daripada table lain? Itu pun boleh juga sebenarnya, tapi dekat sini I nak show you macam mana report wizard ni kita boleh guna bila you nak you ambil dua, you boleh ambil daripada dua atau lebih table. Okay, let's say you nak ambil daripada ni menu kit satu field, and then you nak ambil menu ada satu field, boleh. Report wizard boleh buat macam tu. Okay, so that's why I still pilih menu kategori tu dalam I still pilih produk kategori ni daripada menu kategori, even though I boleh pilih straight away daripada menu others tadi, sebab I nak tunjukkan dekat you report wizard boleh cater untuk kita ambil beberapa table dan letak dalam satu report. That's how kita senang nak guna report wizard. Okay, so I hope you understand. Dan kita pergi kat sini. Okay, so this is bila kita dah susun macam tadi kan, kita dah susun ikut macam ni, then dia akan automatically grouping untuk ikut first yang kita pilih tadi, which is product category. Okay, kalau macam contohnya kalau you tiba-tiba you terpilih menu name dulu, so dekat sini you boleh betulkan. Okay, you akan pilih product category dulu kalau you nak group ikut product category. Right, so this one you tekan next. Okay, of course you nak menu name appear dulu, and then baru price. Okay, then tekan next. So this one kita biarkan, and pilih block. Tekan next. Okay, this one you nak name as menu. Contoh you letak others lah. Menu others. Okay. Tengok dia akan keluar ikut ni. So dia akan susun ikut kategori actually like pasta chicken. Okay. So again double check. Kita double check. Kita tak nak ada pisang berbuah dua kali. Okay. So kita tengok dalam menu others dulu. Okay, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay, betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is no repetition. Okay, tak ada benda yang appear dua kali. And then, kita pergi dekat menu kit tadi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kita tengok dekat sini. Table menu kit 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Okay, ada 5 jenis kit. Okay. So, you just imagine benda ni akan jadi sangat easy untuk you buat bila you ada beratus-ratus dekat secret recipe, ada berapa jenis kek dah kan. Since benda ni I nak tunjuk you dekat video, I tak nak buat banyak-banyak sebab I nak tunjuk you dekat video supaya video kita tak adalah jadi sampai berjam-jam. So that's why jadi sikit macam ni. Tapi let's say kita ada 100 atau 200 jenis kek, okay, benda ni akan jadi mudah bila kita guna access ni. Straight away kita boleh terus buat menu, okay, tanpa ada you nak kena bayangkan kalau benda ni you kena buat manual. Okay, berapa banyak you nak kena susun. Okay, you nak kena ikut price dan sebagainya. So dengan access ni you boleh susun database you dengan lebih mudah, lebih senang. Okay, so that's it. Okay, so lepas ni kalau you nak cantikkan this one menu cake ni jadi macam yang I buat the first part tu kan, you nak tukar font dia, you nak cantikkan dia punya, you boleh buat. Okay, you boleh buat dekat, but make sure you pergi dekat layout view lah. Alright, so dekat situ I dah cover untuk dalam report yang lepas. So fully this one I just nak tunjuk lah untuk menu others dan juga menu okay ni kita kena buat asing. Alright, this one. Alright, so basically kita ada 1, 2, 3, 4 lah, 4 report ni. This one I akan delete this one later. So I dah ajar you 4 jenis report. Okay, and under forms I ajar you juga sub form. Okay,
And then ada queries, 3 jenis query, dan juga table I cover 6 jenis table. Okay. So this is basically yang I expect untuk you punya project assignment, untuk you buat build database base apa yang I ajar from start, okay, from access 1 tu tadi, video access 1 I cover sampailah this one report part 3. Okay, hopefully you guys dapat belajar lah, okay, something daripada access database ni. If you have any question after this, boleh drop komen dekat my video, ataupun you nak tanya I personally through email pun tak ada masalah. Okay, so that's it guys. Okay, kita akan jumpa lepas ni pula untuk video HTML. Okay, bye.